Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim, amma ba'du. Bertemu kembali saudara dan saudari yang dikasihi sekalian. Baik. Bila mana seorang hamba itu dia mengerti dan dia memahami dan dia menyadari bahawa hidup di dunia ini adalah satu medan ujian, dan yang mengujinya pula ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencipta, yang telah memberikan berbagai nikmat kepada manusia. Inilah yang akan menjadikan jiwa manusia merasa tenang. Hakikat inilah yang menjadikan manusia hatinya damai, kerana dia sedar apa yang sedang berlaku. Sama ada dia diuji dengan nikmat, kerana ujian nikmat ini adalah ujian supaya manusia bersyukur. Dengan kesyukuran itulah yang akan menjadikan manusia semakin hampir kepada Allah. Kerana syukur ini bererti bukan sekadar memuji Allah di atas segala pemberian, tetapi juga menggunakan segala pemberian Allah Ta'ala itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah juga apabila diuji dengan musibah. Walaupun kalau dilihat pada pandangan nafsu, musibah ni sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi sebenarnya dengan musibah inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berbagai-bagai lagi anugerah dan kurniaan yang lebih hebat, yang lebih besar maknanya. Sebagai contoh dengan ujian musibah lah, walaupun mungkin kita kehilangan harta, kehilangan orang disayang, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan sifat sabar dan juga sifat redha dalam hati manusia. Dan ingat bahawa mendapat sifat sabar dan sifat redha itulah di antara kurniaan besar yang sebenarnya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba yang dia kasihi. Kerana sabar ni dia lebih mahal daripada permata, dia lebih mahal daripada segala harta di dunia. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala menggambarkan, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Hanya sahaja sabar itu akan diganjari dengan ganjaran yang tak terkira banyaknya. Bahkan Allah sering mengingatkan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala berserta dengan orang-orang yang sabar. Sebab itulah sabar adalah lebih mahal daripada permata saja. Lebih mahal daripada permata. Dan itulah yang diberikan kepada orang-orang yang diuji dengan musibah. Maka inilah yang saya sebutkan tadi sebagai sesuatu yang menenangkan jiwa manusia. Kerana dia sedar apa yang sedang berlaku, dia sedar yang mengujinya ialah Allah, dia sedar yang akan menganugerahkan berbagai-bagai kurniaan juga Allah, yang akan memberi balasannya di akhirat nanti juga ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti pentingnya seorang hamba itu memahami hakikat hidupnya sebagai seorang hamba. Kerana hamba dia akan bergantung kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak episod 2 lagi kita telah menyebut pentingnya, peri pentingnya mengenal Allah, peri pentingnya hubungan hamba dengan Allah. Kerana itulah hubungan hakiki sebenarnya, hubungan yang sebenar,
yang akan menyelamatkan seorang hamba itu di dunia sehinggalah di akhirat. Itulah yang merupakan hubungan yang dapat memberikan kebahagiaan hakiki dalam hidup manusia. Begitulah juga kejayaan yang hakiki kepada hidup manusia. Dunia hanyalah tempat untuk diuji manusia ni. Maka oleh kerana itulah seorang hamba mestilah berusaha untuk mengenal Tuhannya dengan pengenalan yang sebenarnya. Mengenal Allah sebagai Tuhan yang disembah, mengenal Allah sebagai Tuhan pencipta manusia, mengenal Tuhan sebagai pemberi rezeki. Ini adalah merupakan pengenalan penting yang mesti ada dalam diri hamba. Sebagaimana yang dipaparkan di dalam Al-Quranul Karim melalui surah yang pertama di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Yang mana kalau kita melihat daripada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian bagi Allah, Tuhan penguasa alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Turutan ayat itu merupakan turutan di mana Allah Subhanahu wa taala mahu seorang hamba mengenali dia dengan sifat dan nama yang disebut dalam ayat-ayat tersebut. Allah Ta'ala mahu hamba kenal dia sebagai Allah, yakni Tuhan yang disembah. Yang disebut dalam istilahnya ialah ma'bud. La ma'buda illallah, la ilaha illallah, maknanya la ma'buda illallah, tak ada yang disembah melainkan Allah. Ini berarti Tuhanlah tempat manusia kena bergantung, manusia kena bertawakal, dan manusia perlu mempersembahkan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia dan tidak ada yang lain. Itu juga dengan namanya sebagai Rabbil Alamin, Tuhan penguasa alam. Maknanya dialah yang mencipta dan mentadbir alam. Dialah yang mengurus rezeki manusia. Dialah juga Allah yang bernama Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, yakni yang Maha Pemberi kepada seluruh makhluknya dengan berbagai nikmat, dengan berbagai keberkatan, semuanya untuk kebaikan manusia tanpa had di dunia. Ar-Rahim maknanya penyayang Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman untuk diberikan dengan syurga di akhirat. Dan dialah juga Malik Yaumiddin, yakni pemilik mutlak hari pembalasan. Tidak ada yang lain yang akan bersekutu dengan Allah dalam menentukan balasan kepada manusia. Gambaran itu begitu jelas sebenarnya. Inilah Tuhan yang diperlukan oleh manusia. Inilah Tuhan tempat manusia bergantung. Inilah Tuhan tempat manusia memohon segala pertolongan, memohon segala permintaan. Dan itulah yang dinamakan Tuhan yang untuk disembah, yang menjadi intipati kepada kefahaman jiwa seorang hamba itu sendiri, iaitu pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah Al-Fatihah ini, kita lihat mengajar manusia supaya ditanam dalam jiwanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah ya Allah hanya Engkaulah ya Allah kami sembah,
dan hanya Engkaulah ya Allah yang kami minta pertolongan. Di sini merupakan jiwa hamba yang nak ditanam oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Manusia kena pegang ayat ini. Manusia kena pasak dalam jiwa dia. Hanya dialah Allah. Iyyaka. Perkataan iyyaka tu, dalam ka tu ada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada seluruh nama-nama Allah yang maha sempurna yang ada pada pengertian ka. Ka tu maknanya awak lah. Awak tu ditujukan pada Allah. Ini berarti pada ka tu, di situlah letaknya kefahaman, pengenalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan yang mencipta dan sebagai Tuhan yang disembah secara mutlak. Dan apa pula tugas manusia? Tugas manusia hanyalah na'budu dan nasta'in. Sebagai hamba, manusia kerja dia ialah untuk na'budu, mengabdi diri, menyembah, pasrah, menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebagai hamba, Allah Ta'ala menjanjikan hamba boleh minta apa saja, nasta'in, untuk minta apa saja daripada Allah. Sama ada nikmat yang berupa nikmat-nikmat yang maknawi, yang bersifat dalaman, ketenangan, kedamaian, kekuatan jiwa, kesabaran, redha dan seumpamanya, ataupun nikmat-nikmat yang bersifat hissi, yang bersifat luaran, makan minum, rumah, harta, kekayaan dan seumpamanya. Maka kepada siapa mesti ditujukan pengabdian dan permintaan ini? Hanya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka oleh kerana itulah dalam ayat yang berikutnya Allah Ta'ala offer kepada manusia dengan tawaran-tawaran hebat kepada manusia supaya manusia minta perkara itu. Yang pertamanya ialah minta petunjuk daripada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk daripada Allah. Inilah permintaan yang paling besar, yang sangat bermakna, yang amat diperlukan oleh manusia. Kenapa manusia kecewa bila terima musibah dan manusia lupa bila menerima nikmat daripada Allah? Sebabnya hati mereka tak mendapat petunjuk sebenarnya. Mereka hilang. Bukan sekadar hilang petunjuk daripada dalam hati mereka, mereka hilang Allah daripada hati mereka. Ini yang menyebabkan mereka jadi orang yang kecewa bila menerima musibah dan orang yang lupa ketika menerima nikmat. Dengan hidayah lah manusia terpimpin dalam sikap mereka, dalam pembinaan perilaku mereka, bahkan kehidupan mereka, dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya hidayah itu adalah merupakan suatu kurniaan yang sangat besar maknanya. Dan bukan sekadar itu hidayah yang dipinta, tetapi yang dipinta juga ialah as-siratal mustaqim, yakni jalan yang lurus, jalan pengabdian, jalan ibadah yang lurus, yang tidak ada bengkang-bengkok, yang boleh menyampaikan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang boleh menyampaikan manusia kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah as-siratal mustaqim. Maha adilnya Allah, maha pemurahnya Allah. Allah yang menyediakan as-siratal mustaqim ni. Kerana apabila sudah berada pada as-siratal mustaqim, inilah yang akan menjadikan manusia dapat merasai nikmat yang paling agung, iaitu nikmat agama dan juga nikmat iman. Oleh kerana itulah as-siratal mustaqim itu digambarkan sebagai siratal lazina an'amta alaihim,
jalan orang-orang yang Allah Ta'ala telah beri nikmat kepada mereka. Apa maksud nikmat di situ? Adakah nikmat makan minum, nikmat mempunyai kekayaan, nikmat ada anak isteri dan sebagainya? Kalau sekadar itu, manusia ini semua sama. Sudah pastilah ada nikmat yang lebih besar daripada itu, yang hinggakan Allah Ta'ala menyebut siratal lazina an'amta alaihim. Maka jawabnya ialah nikmat agama Islam dan juga nikmat iman. Islam mengatur hidup manusia di dunia, dan keimanan yang dapat menyelamatkan manusia di akhirat nanti. Inilah jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Inilah jalan ibadah. Inilah jalan pengabdian yang sebenarnya, yang akan menjadikan manusia berjalan dalam kehidupannya dalam keadaan yang terpandu dan terpimpin dengan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalan itulah merupakan jalan yang terpelihara daripada jalan orang-orang yang maghdub alaihim, yang dimurkai Allah, dan juga jalan-jalan ad-dhalin. Maka inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna haza sirati mustaqimah fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahawa yang kami perintahkan ini adalah jalanku, jalan yang lurus, jalan Allah. Inilah jalan Allah, jalan yang lurus. Maka itu ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Ini berarti manusia sebenarnya tak ada pilihan. Kalaulah dia mahu kebenaran, kalaulah dia mahu ketenangan, kalaulah dia mahu kebahagiaan yang hakiki, dia mahu kejayaan yang hakiki, sebenarnya manusia tidak ada pilihan lain melainkan memilih jalan Allah, memilih jalan Islam, memilih jalan iman, memilih jalan petunjuk, jalan ibadah yang satu-satunya ada di dalam Islam itu sendiri. Inna din indallah al-Islam. Sesungguhnya jalan kehidupan yang diiktiraf, diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari jalan lain daripada Islam sebagai cara hidupnya, maka sekali-kali tidak akan diterima. Bahkan dia nanti di akhirat di kalangan orang-orang yang rugi. Apakah yang kita akan dapat sebenarnya bila kita mengikut jalan Islam? Apabila kita mengikut jalan ibadah, apabila jiwa kita adalah jiwa hamba yang kenal Tuhannya, yang memahami kehidupan, yang memahami dan juga menyadari peranan Allah Ta'ala dalam kehidupan. Antaranya ialah kita akan merasa jelas dalam hidup ni, jelas dalam matlamat, jelas dalam perjalanan kita, jalan yang ditempuh, jelas apa yang nak dicapai dalam kehidupan itu sendiri, berbanding orang yang tidak jelas matlamat hidupnya, orang yang tak tahu apa yang nak dikejarnya. Nak kejar harta, dah banyak harta pun masih tak puas hati. Nak kejar populariti, dah popular seluruh dunia pun hati masih tidak tenang.
nak cari kekayaan dah banyak pun masih tak puas-puas lagi. Kerana apa? Kerana tidak ada kejelasan pada matlamat hidup dia. Tidak ada kejelasan pada apa yang nak dicapai. Menyebabkan manusia jadi tak puas-puas dan manusia tak nampak arah tujuan hidupnya. Berada pada jalan yang lurus juga dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, memahami percaturan Allah Taala dalam kehidupan kita sebagai hamba, akan menjadikan kita lebih tenang kerana kita sedar kita ni hamba yang sentiasa diuji, hamba yang pasrah berserah kepada Allah Taala, hamba yang sentiasa melihat keadilan Allah, hamba yang sentiasa melihat pelbagai kurniaan yang tak terkira banyaknya yang telah dilimpahkan kepadanya. Musibah dan nikmat ni hanyalah merupakan secebis daripada kehidupan dia. Sedangkan dalam hidup manusia ni terlalu banyak yang dia terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang akan menenangkan jiwanya, kerana segalanya dikembalikan kepada Allah. Dan orang seperti inilah, dengan keimanan dalam hati inilah yang akan menjadikan dia seorang yang kuat menghadapi hidup itu sendiri. Kenapa? Dia sentiasa diperkuatkan jiwanya, dikuatkan keyakinannya dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana taufik dan hidayah daripada Allah akan memperkuatkan jiwa manusia sebenarnya. Maka benarlah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'minin, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra sabar fakana khairan lahu. Sesungguhnya menakjubkan perkara orang mukmin, maknanya menakjubkan urusan orang beriman, kerana sesungguhnya seluruh perkara adalah baik baginya. Orang beriman ni semua perkara dia nampak baik, dan keadaan itu tidak dimiliki oleh sesiapa pun kecuali orang yang beriman. Jika dia diberi sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur, maka hal itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ia ditimpa dengan satu keburukan, iaitu musibah, ia bersabar, maka hal itu juga baik baginya. Inilah gambaran hati orang beriman yang pasrah jiwanya, yang tinggi rasa kehambaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia sentiasa tenang, damai jiwanya, kerana dia memahami hakikat kehidupan itu sendiri. Justru semua ini mestilah direbut ketika masih hidup lagi. Ingatlah bahawa kalaulah nyawa telah dicabut, maka hilanglah segala peluang untuk kita membentuk diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Ini berarti selagi kita masih di dunia, inilah ruang dan inilah peluang untuk kita memperelokkan, mengislah dan memperbaiki jiwa kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Justru saya mencadangkanlah supaya kesempatan yang kita ada dalam kehidupan ini, pertama, sentiasa sedarkan hati kita dan sentiasa menghubungkan apa saja yang berlaku dalam hidup ini dengan kehendak dan ketentuan Allah. Percayalah bahawa
Tidak ada sesuatu pun yang berlaku secara kebetulan. Bahkan semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak azali lagi. Hanya kitalah yang akan bagaimana kita menghadapinya. Itu yang penting dalam hidup kita. Yang kedua, percayalah dan bersangka baiklah terhadap Allah. Kerana setiap perkara yang berlaku itu, walaupun kadang-kadangnya dilihat tidak menyenangkan nafsu kita, percayalah ada hikmah yang sangat besar yang mungkin sampai satu masa barulah kita faham bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati kita ataupun hati kecil kita untuk memahaminya. Namun percayalah dan bersangka baiklah kepada Allah. Yang ketiga, baikilah hubungan hati secara istimewa dan eksklusif dengan Allah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya menyediakan satu channel. Setiap hamba ni dia ada channel khusus untuk hamba tu terus kepada Allah, mengadu apa saja kepada Allah, meminta apa saja kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah. Ada channel yang eksklusif sebenarnya antara hamba dengan Allah. Kita saja yang kadang-kadang tak guna perkara ni. Kita banyak bergantung diri kita pada diri kita sendiri, bergantung pada orang lain tanpa kita gunakan channel kita, saluran kita yang sangat istimewa untuk terus kepada Allah, iaitu doa kita. Doa kita sebenarnya. Maka mohonlah kepada Allah apa saja, terutama dalam konteks hubungan kita dengan Dia. Kerana kalaulah kita berhubung dengan Dia, maka Dia akan sentiasa menghubungi kita juga. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut, fazkuruni azkurkum. Engkau ingat aku, maka aku akan ingat kamu. Yang keempat, sentiasalah bermohon pertolongan Allah dalam setiap pekerjaan, sama ada perkara ibadah ataupun keduniaan. Percayalah dengan pertolongan Allah, kita akan rasa mudah. Allah Ta'ala akan mudahkan kita dalam perkara ibadah, dan Allah Ta'ala akan mudahkan kita dalam perkara keduniaan. Syaratnya kita sentiasa merasai hubungan kita dengan Allah, sentiasa merasai pertolongan Allah yang Allah Ta'ala offer kepada kita sebenarnya. Manusia yang sering cuai dan lalai dalam perkara ini. Yang kelima, dulukanlah kesabaran dan redha dalam menghadapi setiap ujian yang berupa musibah. Dulukan sabar dan redha. Bukan keluh kesah, bukannya buruk sangka, bukannya penyesalan, bukannya rungutan, tapi dulukanlah sabar dan redha. Kerana itulah yang akan menjadikan kita akan semakin hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, sentiasa bermohon taufik dan hidayah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Doa Ashabul Kahfi yang sangat hebat. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat yang khusus daripada sisi-Mu ya Allah, dan juga rasyada, yakni panduan, yakni hidayah, yakni taufik, bimbingan. Fi amrina rasyada, pada setiap urusan kami. Itu doa Ashabul Kahfi, sehingga mereka dapat selamat daripada ancaman yang mereka hadapi, ditidurkan sehingga lebih 300 tahun lamanya. Dan yang ketujuh, sentiasa menyuburkan rasa bersyukur kepada Allah melalui hati kita, melalui lisan kita, dan juga melalui perbuatan. Itulah kemuncak kehambaan seorang hamba, iaitu apabila ia dapat menzahirkan kesyukuran melalui hatinya, melalui lisannya, dan juga melalui perbuatannya. Hati sentiasa merasai bahawa segala nikmat yang datang itu daripada Allah. Lidah sentiasa memuji-muji Allah.
dan perbuatannya, amalannya sentiasa dijuruskan kepada ketaatan sebagai tanda kesyukuran atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah sekadar itu sebagai beberapa sentuhan. Semoga ianya dapat memberi manfaat yang besar pada diri kita, dan insya-Allah kita akan meneruskan perjalanan kita sebagai seorang hamba untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa rasa jemu, tanpa rasa malas, bahkan kita akan bersungguh-sungguh kerana apa yang kita lakukan ini adalah satu perkara yang besar dan serius untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.